Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi kita pada live di Facebook hari ini. Okey, macam biasalah, walaupun tak boleh lama, sekejap saja kita buat live. Alright. Macam bosan je buat live hari ini kan. Okey, apa ni, kita straight the point lah apa yang kita nak cakap pada malam ini. Okey, pada malam ini adalah mengenai mangga muda. Alright, ni adalah mangga muda. Bau dia memang sedap. Okey. Belum lagi makan, bau dia memang sedap. Okey, dia mangga muda yang fresh. Baru petik. Alright. Kalau makan dengan kicap ke ataupun dengan cuka kan, dengan belacan sikit, dengan cili padi sikit, memang best. Alright. Okey, ada jual kat kedai Rizky sekilo RM3 sahaja. Sebiji ni mungkin ada kot dalam 40 sen lah macam tu kan. Alright, memang sedap. Bau dia kalau you all boleh bau memang best. Alright. Siapa yang tak suka makan mangga. Mangga ni kita boleh buat kerabu mangga. Kerabu mangga. Boleh buat somtam. Okay. Kita boleh makan dengan budu. Okay. Kita boleh buat apa lagi ya. Kita boleh makan sebagai rojak. Oh, memang best. Alright. Yang makan dengan petis udang ke ataupun dengan kuah rojak memang best. Taruh kacang sikit kan. Okey, memang mangga muda ni memang senang nak dapat lah. Dia memang senang tumbuh lah. Kalau dekat, apa nama ni, Port Dickson ni kan. Kalau dekat Malaysia ni memang senang tumbuh lah mangga ni kan. Tanam aja biji dia, besok lusa dah tumbuh. Memang senang. Alright. Tapi unfortunately, bila dia dah berbuah, dia dah besar, kita malas. Kita malas nak, apa nama ni, panjat pokok. Ataupun kita malas nak kait. Okey, pasal apa nama ni? Pasal kat pokok tu ada banyak kerengga. Okey, kalau kena gigit memang sakit gila. Okey, so sebab itulah kita memang ada pokok mangga kat rumah tapi kita malas nak kerana malas nak panjat, malas nak kait. Okey, pasal yelah kalau jatuh kan nyaya je kan. So apa nama ni? Kita biarkan je lah pokok mangga tu berbuah sampai dia jadi kuning, sampai dia lebam, sampai dia busuk. And then kita biarkan je lah kat pokok tu kan. So, apa nama ni, kita tanam pun tak ada function lah. Pasal kita malas nak panjat atau kita malas nak kait. Okay. Alright, so kalau korang rasa susah nak dapatkan mangga, boleh datang kat kedai Rizky. Kita ada stok. Kita ada, masih ada lagi lah dekat kedai. Okey, sebab sekarang ni dia musim mangga. Okey, musim mangga, tak kisahlah mangga manis ke, mangga muda ke, mangga masam ke, memang senang dapat. Okey, tak boleh tahan lah. Macam tertelan Elio tau bau mangga ni yang sedap ni kan. Kejap lagi nak pergi makan lah kan. Tak bawa pula kicap, takkan nak tunjuk pula dalam Facebook ni kan, nak aduk makan mangga. Alright. So, apa nama ni, selain daripada kita cerita mangga ni, ada jual kat kedai Runcit Rizky. Kita nak cakap pasal seorang founder kuih. Okay, seorang bakery lah. Okay, ni adalah dia punya bakery. Intan, apa nama Facebook dia, Intan Diana. Alright, Intan Diana alias. Okay, kalau korang nak order biskut, bolehlah order dengan dia. 011-1188-6610. Okay, Kak Tan Kampung Vintage since 2014. Okay, dia dah buat biskut memang dah lama. Patutlah sedap. Okay, ramai orang yang beli. So, walaupun try lah beli. Dah habis dah, tinggal berapa? Tinggal 5 biji je kan, baru nak buat live. Okay. Alamak, malu betul lah. Okay. So, daripada dah tinggal 5 biji. Beginilah kuih dia. Coklat dia, orang kata bukan calang-calang lah coklat dia. Bau dia memang sedap. Okay, ada buat coklat dia, orang kata stand, apa ni, apa? Coklat dia, orang kata standing dengan Ferrero Rocher. Korang takkan tak pernah makan Ferrero Rocher tu kan. Memang coklat memang standing dengan coklat Ferrero Rocher yang bulat-bulat, yang balut dengan kacang hazel tu kan. Yang ada hazelnut dalam tu kan, yang bulat, yang dia packaging dia yang warna keemasan tu. Okay, dia punya coklat tu lah standing. Okay, memang sedap. Okay.
Dia memang kalau korang boleh bau kan kat sini, memang best lah kan. Okay. Nak habis dah ni. Dia satu bekas berapa ringgit? Tak ingat, RM18 ke. Okay. Satu bekas kecil 18. Okay, bila kita nak makan, memanglah ada orang cakap, apa nama ni? Ada orang cakap, alah, Elma London ni, Elma London sebenarnya boleh je kalau nak buat kacang dia tercabut dah. Siapa yang kutis makan kacang dia ni? Lubang kat sini lah, nak ambil makan lah. Bagi je lah kan. Alun dah makan dah. So Alun tak makan lah sebab dah kenyang. Alright. Okay, so apa nama ni? Dia apa nama ni? Dia bila kita nak makan kan, memanglah orang kata alah coklat Elma London boleh dapat je RM10, RM8 kan. Dia bukan masalah harga, dia masalah dia punya bahan-bahan yang digunakan tu. Bahan-bahan dia, coklat dia tu mahal tak? Coklat dia premium tak? So kalau bila diguna bahan-bahan yang berkualiti tinggi seperti buttercup, dia guna gula perang, dia guna apa nama ni, telur grade A kan, telur omega, dia guna apa lagi, tepung gandum yang kualiti, dan dia gunakan coklat yang mahal. So sedaplah kuih tu, biskut tu, alright. So kalau kita nak makan sendiri, kita belilah yang sedap. Ini bukan Alun makan seorang tau. Ini kita makan satu family lah. Okay. Nak cakap Alun makan seorang, cakap Alun makan banyak pula kan. Muntah ke darah. Okay, so apa nama ni, kalau korang nak, bolehlah order dengan dia, Intan Diana. Okay, jangan order dengan Alun, order dengan direct dengan owner dia lah. Dia punya Facebook, korang just type Intan Diana je lah. Alun cuma just tolong kawan-kawan promote sahaja. Alright. So nak habis dah, tengoklah nanti nak order kan, pasal Alun kurang sikit makan kan benda ni. Cuma adik beradik dengan family member kat rumah je lah yang makan kan. Alun beli sebab nak try kan. Sebab semua orang cakap sedap dekat Facebook. So Alun pun nak lah juga try. Sedap betul ke? Memang sedap lah. Okay. Right. Biasanya Elma London, coklat Elma London ni biasanya boleh dapat RM10, RM8. Tapi dengan Intan Diana RM18. Macam saya cakap tadi lah, kenapa dia jual RM18. Sebab kerana bahan-bahan yang digunakan dia tu mahal. Okay, berkualiti tinggi lah. Coklat mahal. Okay, bahan-bahan dia guna mahal. So dia kenalah jual mahal. Kalau dia jual murah, nanti rugilah. Okay, sebab kita tengok pun tahu kan, dengan dia punya packaging botol dia kan. So botol, kalau habis makan ni, botol ni kan boleh letak garam. Okay, boleh kita letak Ajinomoto ke dalam bekas ni kan, cantik, kedap udara. So boleh kita letak macam-macam lah. Okay, so lo ada beli dua sebenarnya. Dengan Intan Diana tu lagi satu, Tart apa? Tart nenas. Okay, ni pun Intan Diana jugalah. Tart nenas gulung. Okay, tart nenas gulung ni RM33. Okay, dia guna buttercup. Okay, memang guna buttercup yang mahal lah. Okay, so kalau you all nak juga benda ni, bolehlah call dia. Okay, tart nenas gulung. Okay, dia biasanya kalau kita beli biskut raya ataupun kalau kita beli biskut dekat kedai, dia buat hari ni, okay, dia simpan selama 6 bulan. Mungkin dia simpan dah setahun. Jadi biskut tu orang kata bila makan tu dah tak fresh, dah tak segar. So better lah kalau homemade ni kan, kalau korang nak makan biskut-biskut ni semua, better dia buat semalam ataupun dia baru buat seminggu. Better korang beli dengan orang tu. Okay, maksudnya homemade tu maksudnya korang tempah. Okay, better kalau korang nak makan biskut yang sedap, yang korang makan sendiri kan, better korang tempah. Bila korang tempah tu maksudnya dalam bahasa Inggeris apa? Lupa lah ayat tu. Pre-order. Pre-order maksudnya korang order awal. Okay, order awal seminggu, order awal 2-3 hari macam tu. Bukannya dia dah siap buat. Okay, kalau dia dah siap buat, dia simpan 6 bulan sampai setahun lah, baru kita makan, memang rasa memang tak sedap lah. Okay, sebab dia dah simpan terlalu lama. Makanan tak boleh simpan lama. Lagi lama kita simpan, lagilah tak sedap. Okay, siapa yang nak makan kuih yang dah simpan lama kan. So dia sama juga, macam ibarat macam kalau kita makan bahan-bahan macam ayam segar ke, ikan ke kan, sayur ke kan, kita simpan dia sampai sebulan, memanglah tak fresh. Okay, kita simpan dalam peti ais beku. Ikan sardin ataupun ikan tongkol ke ataupun ayam segar, kita simpan dalam peti ais tu sampai sebulan, baru kita nak masak. Memang tak sedap lah rasa dia yang fresh.
Okay, memang jauh beza lah. Memanglah mula-mula kita beli fresh. Okay, ikan ayam segar tu kan kita beli fresh. Maksudnya kita beli ikan tu ataupun ayam tu fresh. Okay, tapi kita simpan dalam peti ais beku sampai sebulan. Barulah kita nak masak ataupun kita nak keluarkan. Memang tak fresh lah. Memang dah lama. Kan. So kita better kita beli makanan yang fresh. Okay, tak kisahlah makanan apa pun dia makanan yang orang kata pre-order yang kita order. Alright, so kalau nak tak nanas yang fresh, yang baru buat semalam, okay, yang masih panas lagi bagus, bolehlah call Intan Diana, okay. Alright, so ni kita tolong-tolong sahabat-sahabat berniaga sajalah. Okay, so Alung tak makan lah dalam Facebook ni kan sebab dah makan tadi, berapa kali nak makan. Okay, so kita ada buat lagi satu business, iaitu bisnes kosmetik, iaitu kita ada nak bagi gincu. Alright, kita siapa nak gincu ni boleh WhatsApp Along dan Along akan bagi secara percuma lah. Tapi kita ada quarter. Okay, kalau habislah sebab kita tak ada banyak. Okay, ni kita belum start lagi bisnes ni. Kita bagi orang percuma dulu. Bagi orang try dan kita minta feedback macam mana dia punya kualiti. Adakah you all pakai, you all punya kulit bibir tu kering ataupun mengelupas ataupun berdarah ataupun berminyak ke ataupun ringan ke berat ke. So kita minta feedback dulu. Okay, memang Along dah dapat kilang dah. Dia kilang kosmetik dekat Selangor. Okay, dia ada halal, CJ halal JAKIM lah. Maksudnya barang-barang yang dibuat ni menggunakan kilang tu ada sijil lah. Bukan Along lah punya sijil. Maksudnya kilang kosmetik tu orang Muslim lah. Orang Islam yang keluarkan produk ni. Okay, dia Along tak order tak banyak lah. Adalah few beberapa ratus je lah. 200 ke 500 keping lipstick. Keping ke biji? Adalah dalam 500 lah lipstick macam ni, gincu macam ni 500 je lah order dengan dia. Nak bagi free. Okay, kalau siapa yang nak free boleh WhatsApp Along 017 200 6124. Okay, so just WhatsApp saja. Bagi tahu nak free, so Along akan bagi free. Dan lepas tu Along akan minta feedback. Macam mana you all pakai gincu ni, macam mana bibir korang kan, makin cantik ke, makin hodoh ke. Okay, bagi feedback. Okay, kita nak tahu dulu sebelum kita nak launching. Kita nak letak brand Rizky dekat sini. Sebelum Along nak letak brand, katakanlah kat sini gincu ni nak letak brand Along lah kan, tulis sini Along. Okay, nak letak brand Along. Sebelum Along nak buat semua tu, overall Along kena bagi tester, iaitu kena bagi orang try dan minta feedback orang macam manakah keadaan kosmetik tu. Okey, memudaratkan ke ataupun tidak. Okey, so bila kosmetik ni berkesan, bolehlah kita launching, kita buat besar-besaran, kita pasarkan dekat semua pasar raya dan kedai-kedai. Alright, kalau ada rezeki bolehlah pasarkan ke London, wah, pasarkan ke Amerika Syarikat, pasarkan ke mana, Australia, Itali. Oi, besarnya tinggi-tinggi cerita kan. Alright, menggunakan produk Muslim. Okay, menggunakan title produk Muslim, jelajah seluruh negara. Alright, dengan satu brand je. Alright, boleh. Okay, alright, untuk orang Muslim sahaja. Alright, so warna yang Along pakai ni tidaklah terlalu terang, tidaklah terlalu striking. So sesuai lah you all nak pakai pergi riadah ke, okay, nak pergi tengok wayang ke, nak keluar makan-makan ke, nak pergi kenduri kahwin ke, nak pergi kenduri kendara ke, nak pergi kerja ke, nak pergi jumpa saudara mara ke, boleh lah. Okay, kita tak pakailah warna yang terang-terang, okay, menarik perhatian pun tak berapa elok. Okay, so kita yang Along pakai sekarang ni, kita campur colour. Kita pakai dua colour. Asalnya colour dia terang. Okay, dia warna purple gelap. Okay, so campurkan dengan lip gloss yang pucat. Okay, so dia taklah terlalu terang dan tak terlalu pucat. Okay, memang kalau kita pakai gincu kena pakai dua colour. Okay, dia tone warna dia kontra.
Okay, ada kontra, so dia taklah telat. Dia macam kita make up tapi tak nampak macam make up. Alright, biasa-biasa sahaja. Biasa-biasa. Alright. So, okay, itu adalah mengenai tinju. Okay, kita ada anak buah kat luar tu tengah melompat-lompat pula kan. Okay. Okay, apa lagi nak cakap mah? Oh, pasal Food Panda. Okay, Food Panda kita ada join. Kita dah sign kontrak dengan Mr. Benjamin. Mr. Benjamin tu dia adalah seorang eksekutif. Seorang eksekutif yang in charge, yang jaga untuk area Negeri Sembilan. Untuk area Negeri Sembilan kan besar. Okey, untuk area Port Dickson. Okey, untuk area Port Dickson dia punya kepala, okey, dia punya ketua eksekutif dia adalah Mr. Benjamin. Of course lah orang Cina kan. Food Panda ni orang Cina kot. Okey, dia tapi yang rider ni ramai Melayu lah. Okey, dia kita ada jumpa lah untuk bincangkan pasal benda ni. Okey. Mr. Benjamin tu dia kita dah sign kontrak lah. Rizky dah sign kontrak dengan Mr. Benjamin tu. Kita kontrak 2 tahun yang untuk jual barang-barang Rizky dekat Food Panda. Okay, nanti you all boleh lah order katakanlah nak ayam seko kan. Ayam seko boleh lah order dekat dalam Food Panda tu. Okay, masuk Food Panda punya website. Lepas tu pilih kedai runcit Rizky. Lepas tu bayar cash on delivery. Katakanlah nak ayam seko. Okay, nak ayam seko. Rider Food Panda tu akan terus hantar dekat depan rumah korang. Okay, walaupun just nak ayam seko je, ayam segar Alright, so Tesco memang ada masuk dekat Food Panda tu. Kalau dah tengok Food Panda punya aplikasi tu, memang Tesco ada lah. Tesco memang dah lama buat dah. Dia memang advance daripada dulu lagi kan. Tapi Tesco pun tak lama lah dalam Malaysia ni sebab dia dah jual. Tesco dah jual dekat Lotus, iaitu company daripada Thailand, keturunan kerabat Raja Thailand tu. Okay, dah beli. Okay, so nanti banyaklah masuk barang-barang siam kan dekat Malaysia ni kan sebab kerajaan Thailand dah beli Tesco, so tak ada lagi dah Tesco Malaysia. Dia akan jadi Lotus Malaysia. Okay, so sebab itulah kalau korang pergi Tesco Lukut tu banyak barang dah clear. Okay, kalau korang pergi kat Tesco Lukut, besok korang pergilah Tesco Lukut tu, korang tengok banyak rak kosong sebab dia nak clearkan barang-barang dalam tu sebab dia nak jual lah kan. Bila kita nak jual pasar raya tu, dia kena clearkan lah barang-barang tu. Jual lah murah-murah kan, diskaun half persen ke kan, diskaun 50% macam tu lah. Okay, so mungkin sebab kesan PKP, dia orang kan staff ramai, so sebab kesan PKP dah setahun lebih ni kan, so tak boleh nak survive, so jual je lah, buat bisnes lain. Dan Ji dapat duit, boleh buat bisnes lain. Okay, tak, dia bukan gagal, dia bukan fail, dia kan berjaya, tapi dia tak mampu lah, mungkin tak ada kos kos tu dah tak ada, bajet dah tak ada nak survive kan. So dia orang jual lah, so dia orang buka lah bisnes lain tu kan. Tesco mestilah dia orang ada bisnes lain lagi kan nak buat. Okay, begitulah kalau korang nak ayam, jangan beli dengan Tesco. Kenapa? Sebab kalau korang beli dekat pasar raya, ayam tu kemungkinan besar tidak disembelih mengikut cara Islam. Memang dia ada sijil, sijil halal tu memanglah dia orang ada. Semua company besar memang ada sijil halal. Okey, tapi bab-bab daging ni takut dia ambil dekat kilang yang tidak mengikut cara Islam lah bila sembelih tu kan. So kalau bab ayam segar ni, bab daging, okey, better jangan beli kat pasar raya. Okey, better beli dekat pasar Port Dickson. Okey, pasar Port Dickson dengan orang Melayu dengan orang Islam. Okey, sebab dia tahu apakah makna halal. Alright, so kedai Rizky kita jual ayam segar tu, kita memang ambil dekat pasar lah. Pasar Port Dickson tu yang besar. Okay, kita ambil dekat situ. Dengan ambil dengan orang Melayu, dengan ambil dengan orang Islam juga. Dengan dia punya peladang, dengan dia punya penternak orang Islam juga. Okay, so kita tak nak nanti ayam yang kita makan tu, tak tahu apa yang ayam tu makan dan kita pergi makan ayam tu. So begitulah, kita tak nak.
Sebab kita nak makan kan benda-benda yang kita tahu apakah binatang tu makan sebelum ni. Okey. Apakah makanan makanan ternakan tu lah. Okay, so apa nama ni memang Alu ambil dengan orang Islam lah, dengan orang Islam dan dengan penternak Islam dan dengan peladang Islam, dengan pengilang penyembelihan orang Islam jugalah. Okay, sebab Alu takut. Okay, sebab Alu takut benda-benda ni semua nanti kan kena soal nanti kan dekat dalam kubur mampui deh. Okay, so Alu tak nak lah. Okay, biarlah mahal sikit pun tapi Alu tak nak nanti apa nama ni melibatkan religion ni susah. Okey, melibatkan agama ni memang susah. Okey, susahlah memang dia strict lah kan kita kan Islam kan, kita kena jaga bab makanan. Alright, so apa nama ni? Okay, begitulah perancangan kita dengan Food Panda. Alright, so nak beli ayam segar jangan beli dengan Food Panda. Jangan Food Panda pula dah. Okay, kalau nak beli ayam segar jangan beli dengan Tesco. Okay, beli dengan Rizky. Alright, beli dekat pasar ke ataupun beli dengan kedai Rizky. Alright. Ada yang tak tahu kedai Encik Rizky dekat mana? Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Kalau korang nampak Hotel Chorus Port Dickson yang besar dekat tepi jalan tu, korang akan nampak simpang 3. And then bila nampak simpang 3 terus masuk dalam, korang akan jumpa pencawang TNB, akan jumpa kubur Cina, akan jumpa banyak perumahan dan banyaklah kedai-kedai di dalam tu. Okey, signboard kita besar-besar nama Rizky. Memang tak susah nak cari. Okey, kedai Rizky buka daripada jam 9 pagi sampai 9 malam sahaja. Kita buka setiap hari, tak pernah tutup. Okey, waktu public holiday pun kita buka macam biasa. Okey, kita tak ada cuti. Okey, macam Malung, niaga pun memang tak ada cuti. Hari-hari kerja. Okey, hari-hari kerja tak ada cuti. Tapi kita kerja taklah sampai memudaratkan, membebankan, dan kita ada working hours lah, kita kerja 6 jam sahaja sebab tak ada cuti. So kita tak kerjalah dalam masa yang panjang, 6 jam saja. Okey, kalau dah 12 jam, dah 18 jam, dah macam Bangla dah tu kerja kan, dah macam Nepal lah kan. Okey, cari duit juga, tapi janganlah sampai memudaratkan kesihatan. Besok nak cari duit lagi. Okey, cukuplah hari ni cari duit, sambunglah pula besok cari duit. Okey, kalau dah tak larat berhenti sekejap. Okey, rehat. Okey, so begitulah caranya, jangan paksa diri. Okey, so apa nama ni, begitulah kedai Rizky dekat mana. Okey, time-time PKP ni memang kedai kita terkesan jugalah. Okey, sebab kenapa terkesan? Sebab ramai orang tak kerja. Okey, bila ramai orang tak kerja, so orang tak ada duit lah nak membeli. Okey, sebab ramai orang tak kerja, ada yang kena buang kerja, ada yang kena berhenti kerja, ada yang tak dapat kerja kan. Sebab PKP kan, diorang tak boleh kerja ramai-ramai. Kalau kerja kilang satu hari, kerja kilang tu kalau normal, diorang kerja satu hari 5,000 orang. Okey, sekarang time PKP, 2,000 orang je boleh kerja. Lagi 3,000 orang duduk kat rumah, cunti tanpa gaji. Tu yang problem. So ramailah yang cakap customer Rizky pun, customer Along pun cakap diorang pun dah tak dapat gaji 3 bulan lah kan. Kesian lah, 3 bulan tak dapat gaji. Macam mana tu? So kita faham lah. Okay, so kalau siapa yang involve dalam bidang makanan, bidang makanan, dia masih lagi boleh survive sebab orang tetap kena makan. Okey, kalau involve dalam bidang lain tu Alung tak pastilah pula kan, tapi kalau bab makanan mesti boleh survive. Alright, so begitulah kita pun kedai Rizky ni kita banyak harapkan orang luar jugalah. Orang luar, dia orang datang daripada Kuala Lumpur, datang daripada Selangor, daripada Kelantan, Terengganu. Dia orang datang bercuti dekat Port Dickson. Dekat Port Dickson ni banyak hotel, banyak resort, banyak homestay. Okay, dia orang datang, dia orang stay dalam masa seminggu 2. Okay, dia orang datang paling lama pun seminggu lah. Dia orang datang bercuti ataupun dia orang datang berkelah tepi laut. Okay, ataupun buat BBQ. Okay, bahan-bahan nak buat BBQ tu boleh dapat dekat kedai Rizky. Okay, macam mana dia orang boleh kenal kedai Rizky? Sebab kedai Rizky ni dah lama beroperasi, lebih daripada 20 tahun lebih. Okay, cuma owner dia bertukar lah. Okay, bila dah berniaga lama,
mestilah sikit-sikit ada customer tetap, iaitu regular customer. So kita dah winning kat situlah. Okay, sebab kita dah ada customer tetap yang tahu kedai Rizky ni ada jual barang-barang basah. So diorang, kalau diorang stay dekat KL, kerja kat KL, so hujung minggu datang nak berkelah kat tepi pantai, so diorang pasti akan datang kedai Rizky dulu untuk beli bahan-bahan untuk nak buat BBQ dekat tepi pantai. Okay, banyak kedai runcit dekat Port Dickson ni, memang banyak, bukan kedai Rizky je kedai runcit. Tapi kita winning dekat situ sebab kita jual barang-barang basah. Okay, bila kita jual barang-barang basah ni memang penat lah. Okay, Along memang penat lah kan. Okay, ayam nak kena potong, ikan nak kena siang, sayur nak kena cuci. Okay, lepas tu apa lagi, bila dah lepas handle barang-barang basah tu, nak kena cuci bersih. Yelah, macam pasar lah kan, memang penat lah. Okay, tapi kita winning daripada situlah. Rizky memang kita menang daripada situlah, compare dengan kedai runcit lain kan. Tapi barang-barang basah ni memang untung tak banyak lah, sebab dia bila kita tak habis jual, kita masuk dalam tong sampah. Yang tu yang kita rugi. Okay, actually tak rugi pun, adalah untung tapi taklah banyak. Okay, bila barang-barang basah ni, kalau kita nak untung banyak, kita kena berniaga dekat pasar Port Dickson tu kan, sebab dia jual dalam kuantiti yang banyak. Dia jual satu kontainer. So dia memang ada untung lah. Okay, memang untung berganda lah kan. Okay, tapi kita jual barang-barang basah ni, kita jual ais batu, kita jual kelapa parut, kita jual santan, kita jual ayam lah, ikan lah, sayur dah macam pasar tu kan. Sebab untuk nak menarik ramai customer, untuk nak menarik ramai pelanggan datang ke kedai kita. Okay, sebab bila kita berniaga, kita kena ada something yang orang kena datang kedai kita hari-hari. Okay, orang kena datang, wajib datang kedai tiap-tiap hari, wajib. Okay, tak boleh tak datang, kena datang tiap-tiap hari. Okay, walaupun beli satu barang je, mesti kena datang setiap hari. Okay, sebab itulah kita winning daripada situ. Okay, kita tak risaukan kita punya pesaing, sebab kita ada asbab, kita ada sebab kenapa customer kena datang kedai kita setiap hari without fail. Okay, kena datang setiap hari, wajib datang. Okay, hari-hari tengok muka Along kat kedai, hari-hari tengok muka Along kat kedai, dah menyampah dah kan. Okay, tak ada orang lain dah. Okay, so kita winning daripada situ. Okay, so bukanlah nak kena buka kedai runcit je semua orang, tapi bila kita buka kedai, kita kena ada sebab kenapa customer, kenapa orang kena datang kedai kita. Tu kita kena fikirkan sebab kenapa orang kena datang kedai kita kan. Kedai lain macam tak ada je. Okay, so sebab itulah kita cara konsep kita berniaga memang macam itulah. Okay, sebab so apa nama ni, Along pun ada juga terfikir nak buka kedai makan kan. Tapi kedai makan dengan restoran dekat Port Dickson ni berapa banyak, tak terkira berapa banyaknya kan. Okay, tapi Along kena, bila buka kedai makan, Along kena fikir something special lah. Okay, kedai makan Along tu mungkin atas air ke kan, kedai makan terapung. Okay, bawah tu ada tasik, and then atas tu kedai makan. Okay, konsep ala-ala rimba. Okay, konsep hutan. Okay, so bawah air tasik, atas tempat makan. Okay, apa nama ni, customer boleh siap pancing lagi ikan dalam tasik tu. So something special lah. So orang mesti akan datang. Alright. So tak adalah kita buka kedai makan sama je semua orang kan. So orang kena datang lah kedai kita, sebab kita punya kedai special. Okay, something special. Alright, so lamanya Along bercerita ni penat. Okay, kan banyak cakap pun tak bagus juga. Okay, kita sambunglah besok hari dengan produk yang lain pula, kerana Rizky kita kedai kita ada banyak produk dan kita tak boleh nak siapkan, kita boleh nak habiskan live pada hari ni. Kita sambunglah besok hari dengan produk yang lain pula, sebab kita Rizky kita ada banyak produk. Okay, kita kalau rempah tu kita ada lebih daripada 300 jenis rempah. Okay, memang rempah tu sebut je lah apa benda rempah yang korang nak, memang ada. Sebut je lah biji sawi, buah pala, biji gani, sebut kari, sebut kari daging, sebut kunyit, sebut kalau pun tak ingat dah kan, kena check balik dah list. Kena ada list pula, buat list kat dalam live ni kan. Okay, so memang ada banyak rempah.
Okay, dan kita ada 500 jenis produk, termasuklah kosmetik, sabun, sabun mandi, shampoo, Colgate, ubat gigi, berus gigi, apa lagi, ubat sental badan, ubat berus ketiak, semua ada. Okay, alright, so yang banyak lah. Okay, memang barang-barang besar memang ada. Okay, air, minuman, keropok, biskut, jajan, semua tu adalah. Okay. So, kalau korang teringin nak makan mangga sementara musim mangga ni, bolehlah dapat kat kedai Rizky. Sekilo RM3 sahaja sebiji. Ikut saiz lah. Kalau kecil macam ni mungkin 30 sen lah. Atau maybe 20 sen lah kan. Kecil macam ni je kan. Alright, tapi dia kecil bukan sebarang kecil. Dia masam dia memang piau. Okay, kadang-kadang kalau kita makan sebiji dua pun dah cukup. Sebab dia masam dia memang menyirat lah. Okay, so bolehlah dapatkan mangga ni sementara stok masih ada dekat kedai Rizky. Alright. So sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Okay, stay tune. Assalamualaikum.